Alhamdulillah kita masih lagi hidup dengan iman dan juga takwa. Alhamdulillah sebahagian kecil sahabat kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diterima amal soleh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan kita juga menanti masa bila untuk berjumpa dengan Allah Taala melalui pintu kematian. Maka beramallah soleh, buatlah sebanyak yang mungkin, serajin yang boleh, kerana kita tak tahu bila kita nak dijemput. Ketika usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, wallahu ta'ala a'lam, tetapi mati itu adalah benar dan pasti akan datang pada kita, sama ada suka ataupun tidak suka. Kita takut ni lepas ni kita mati orang nak kata apa kan dekat Facebook kita kan. Mudah-mudahan baiklah, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi rahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut ringkas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, faridwanullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Keredaan Allah Ta'ala itu besar, besar nilainya. Allah Ta'ala redha dengan kita ni, itu satu orang kata apa, objektif kehidupan yang paling besar. Dan Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang kita buat, sama ada kita buat seorang-seorang ataupun ramai-ramai, sama ada kita buat dalam keadaan cerah ataupun gelap, seorang ataupun individu jemaah, semua Allah Ta'ala tahu. Dalam negara, luar negara, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi kita cubalah berusaha yang buat yang terbaik. Sebab tu Nabi SAW mengajar kepada para sahabat, antara amalan yang boleh menjadi penyelamat kita di alam barzakh yang kita nafi ni, dan ni kita duduk alam dunia, alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Jadi kita ada alam roh, alam janin, alam dunia. Lepas ni kita akan ke alam barzakh dan alam akhirat. 3/5, ada 2 lagi. Tak lambat nak. Dan setiap perpindahan alam ini, kata para ulama, dia lebih berat daripada alam sebelumnya. Alam barzakh lagi berat untuk kita hadapi, nak berbanding dengan alam dunia. Dan alam akhirat itu lagi berat daripada alam barzakh. Sebab tu para sahabat, kawannya Anas bin Malik, tak meninggalkan harta benda kepada anak-anaknya, tetapi meninggalkan pusaka Anbiya yang disebut dengan antaranya ialah surah Al-Mulk. Disuruh diamalkan, baca, hafaz dan sebagainya. Sebab surah Al-Mulk antara penerang kita di alam barzakh. Bukan setakat itu saja, dia akan menyelamatkan kita sampai Allah Ta'ala ampun kita. Sebab Nabi yang sebut fil Qur'ani salasuna ayat. Dalam Quran ni ada satu surah yang mempunyai 30 ayat. Siapa yang baca dia akan minta ampun pada Allah sampai Allah Ta'ala ampun kita. Dia yang tolong minta sampai Allah Ta'ala ampun. Kita tak payah. Kita duduk relax lah. Dia yang akan minta ampun kepada Allah untuk kita. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, sekali lagi, selepas sahabat-sahabat kita yang tak boleh jamak sembahyang isya jamaah, kita tunggu yang dah jamak, kita akan baca surah Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Mulk. Walaupun kebanyakan tempat orang baca Waqi'ah sampai subuh, tapi kalau ikut sunnah yang betul, baca sebelah malam Al-Waqi'ah. Kadang sebelah malam baru sebelah pagi. Tapi dah esok pagi abang ni nak mandi sungai awal, jadi kita baca awal lah, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat dikasihi rahmati Allah Ta'ala, Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam kitab Manaqibus Syafi'i menukilkan kalam gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad, ridwan nasi ghayatun la tudraku
Ramai orang cari redha manusia, tetapi dia tak akan dapat redha manusia. Wa ridallahi ghayatun la tutraku. Adapun redha Allah, itu juga adalah satu matlamat kehidupan. Jangan kamu tinggalkan mencari redha Allah. Sahabat-sahabat kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, manusia, orang Islam biasa, dia mencari redha manusia, pujian manusia, kedudukan di kalangan manusia. Itu matlamat kehidupan. Banyak orang macam tu. Sedangkan kasih sayang manusia pada kita ni, Allah manusia nak sukakan kita ni, Imam Syafi'i kata la tudrak, kamu tak akan dapat. Nabi SAW sebaik-baik insan, fizikal, zahir dan juga batin. Musyrik Mekah tolak, Quraisy Mekah tolak, adik-beradik rapat tolak. Siap kata gila ni. Tak ada lah manusia paling handsome atas muka dunia ni. Nabi kita Muhammad tu pun kata gila. Orang gila mana ada hak handsome? Ahli sihir dan sebagainya. Jadi kita cuba buat sebaik yang mungkin, orang takkan suka. Sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah Ta'ala, Imam Syafi'i kata wa ridallahu ghayatun. Redha Allah juga satu matlamat dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i kata di hujung la tusrafu, jangan kamu tinggal. Makna kata kita nak dapat kasih sayang Allah ni boleh, jangan tinggal. Kita kena pulun cari macam mana nak dapat Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha dengan kita dan juga kita meredai Allah. Dalam kehidupan, bila Tuhan bagi nikmat hidup, matlamat hari ni aku nak buat baik, kebaikan yang boleh mencari redha Allah, bukannya menolak kasih sayang ataupun redha Allah. Kita ada posisi kita, ada yang di Wisma mengatur kerajaan, ada yang di peringkat kawasan, ada peringkat negeri dan sebagainya. Jadi kita ada tugas masing-masing. Kita buatlah apa pun, asalkan Allah redha, bukannya manusia puji. Manusia puji tak selamat. Allah Ta'ala puji, insya-Allah selamat. Pasti akan selamat. Pasti akan berjaya, tenang dunia dan juga akhirat. Jadi kita buat program berjalan dan sebagainya, kita sebagai RC Dorono dan sebagainya, kita berjalan sana berjalan sini, kita ada matlamat, bukan hanya sekadar jalan suka hawan syahwat, hobi nafsu kita sahaja. Ada matlamat, pastikan ada pengisian dan sebagainya. Saat ni hawan dunia habis dah, banyak sikit hawan akhirat kita. Jadi sahabat-sahabat dan rahmati Allah Ta'ala, hakikatnya kita semua menanti kematian seperti mana sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal dunia. Kita tak tahu habuan kita, sahabat-sahabat yang rahmati Allah. Jadi kita kena usaha. Sebab tu saya ajak diri saya dan juga kita semua, dalam nak mencari redha Allah, kita kena perbanyak amalan sunat. Antara pemahaman yang salah yang kita nak pegang selama ini, bila kata suruh buat benda sunat, orang akan kata sunat je, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Salah. Tarikh tu salah. Tarikh tu salah, sahabat-sahabat yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala. Sunat ni kalau buat, Nabi suka, semakin dekat dengan Allah. Tak buat, dia orang yang rugi. Bukannya tak ada apa-apa. Kalau tak buat hak sunat ni, dia akan rugi. Sebab dia melepaskan satu peluang untuk dekatkan diri pada Allah dan juga untuk dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita kata semayang sunat qabliyah ba'diyah. Semayang sunat qabliyah ba'diyah, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, boleh kita amalkan 12 rakaat ataupun 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat.
Ataupun dalam riwayat yang satu lagi sahih juga, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Solat sunat qablah ba'dah. Rawatib ini siapa yang buat, Nabi SAW menjanjikan sebuah rumah di dalam syurga. Siapa yang buat cukup. Tapi kita, sebabkan kita faham sunat tu sunat, sunat je bro, buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Salah. Jadi fahaman tu kita kena buat. Walaupun kita pergi motor, jangan segan buat amalan sunat. Saya ajak diri saya dan juga kita semua sebagai orang kata apa, tulang belakang jemaah Islamiah. Kita nak berhadapan dengan musuh, nak berhadapan dengan dajjal, bukan dengan sebab fizikal kita yang kuat, sihat. Kalau tak ada dalaman akidah yang salah, maka kita akan ikut dajjal dan juga tentera-tentera yang berbahaya. Jadi sahabat-sahabat yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau Allah tak ada apa yang kita dapat daripada gathering kita ni, paling tak ada adalah kita faham sikit sesuatu yang boleh mendekatkan diri kita pada Allah dan juga untuk mendapat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita beramal menjaga solat-solat sunat rawatib qablah dan juga ba'diyah. Ramai kita boleh tengok, kalaulah kita kelak motor ARC, orang jemaah Islam ni tak boleh nak jaga sembahyang sunat, apatah lagi kelak-kelak motor hak lain. Tahu parit lah. No, ganti cerita orang. Sebab tak ada contoh daripada kita. Yang fardu, budak orang ni pun buat fardu ni. Jadi kita semua dengan Muhammad lah. Muhammad tak buat sembahyang sunat, kita pun tak buat, sama. Kalau nak kira atas-atas. Jadi sahabat-sahabat yang kasih rahmati Allah Ta'ala, macam kita hak musafir, kita buat yang ni. Bila dah kita jamak, kita tetap dianjurkan untuk buat sunat sekali lagi lepas yang insya-Allah. Cuma kita jaga pula witir. Solat sunat witir. Ni kalau saya tanya orang kat sana ni, siapa yang buat sunat witir lepas daripada Ramadan sampai lah, tak pernah tinggal diri. Witir, sahabat-sahabat yang salah, 1 rakaat paling sikit, tak boleh buat cerai. Cara adik dia cerai. Orang balik kata konan roman panah, tak tahu pi ke tak, kata pi lah. Witir pun kita boleh jaga. Witir kita hanya Ramadan koman. Mazhab Hanafi, witir tu wajib. Kita tak boleh buat walaupun 1 rakaat. Sebab apa? Sunat je bro. Buat pahala, tak buat tak buat apa, salah. Witir ni saya ajak sungguh sahabat-sahabat KRC, tolonglah buat. Bukan untuk saya, untuk diri sendiri. Boleh apa? Mati tengok tahu dia apa. Bila mati dia tahu, witir dia main. Alhamdulillah, ujunglah cikgu dia buat juga witir hari ni. Sebab kena popet. Kalau dia duduk popet tak buat juga sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, taufik kepadanya untuk istiqamah. Mesti ada orang tak buat punya lagi, confirm. Lalunya macam tu, bubuh bilang nak. Sebab dia ada telinga tapi tak pakai, kan? Hati ni tertutup, masih lagi belum mahu menerima. Sebab benar sunat. Jadi sunat. Jadi saya ajak semua. Jadi kami hak jamak tasal ni tak buat lagi witir. Jadi insya-Allah esok kita cuba bangun awal untuk kita qiyamul lail. Witir kita tak hujung sekali. Ustaz Zubair bawa dengan Ustaz Syafiq qiyamul lail. Jadi esok insya-Allah dalam pukul 5 pagi kita mula takbir.
untuk solat tahajud. Ustaz Zubair lah. Pakatlah dengan Ustaz Syafiq mana ada. Ikut dia lah. Dia ambil satu rumah. Buat bila lagu mana pun nak mayang tasbih pun mayang lah. Kami di makmum ni ikut je. No? Jadi kalau saya lagi sahabat-sahabat yang nak semayang witir, silakan. Tak ada ini masalah. Kalau nak bawa pergi sampai ujung sebelum subuh esok pun silakan. InsyaAllah. Jadi paling tidak adalah benda yang untuk kita jadikan amalan sampai kita mati. Itu penting. Sahabat-sahabat dan serah mati. Kalaulah betul Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa kita Tuhan terima, qiyamul kita Tuhan terima, infak sedekah kita Tuhan terima, Quran kita Tuhan terima sepanjang Ramadan. Pasti kita akan boleh buat di bulan Syawal ni juga. Kita tak akan tinggal. Kita bukan hanya membudayakan amalan ibadah tersebut, tetapi kita jadikan dia sebagai darah daging. Ini bukannya cakap hanya sekadar menunggu Isyak. Walaupun Isyak sudah masuk, tapi saya cakap ni nak ajak sungguh sahabat-sahabat yang asli untuk mendekatkan diri pada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan-amalan sunat yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya orang siapa, bukannya untuk siapa, untuk kita. Tak guna kalau kita naik GS 1250, 1200. Kita naik apa, barangu apa barangu? Dari dagu orang dah susah dah. Baradero. Bunyi nak sebelah India tak India mana? Brazil tak Brazil. Kalau tak boleh semayang witir, cerai. Cerai, tengok dia ni. Cerai, kata semua lah. Jadi, insyaAllah sahabat-sahabat, walaupun main ni sebut cakap elok, bukannya nak beli, nak kata apa tau. Kita nak muhasabah masing-masing lah untuk kita semua dan untuk saya, supaya kita jadi orang yang beramal dan juga istiqomah. Sama ada kita sudah berumah tangga ataupun yang masih lagi bujang. No? InsyaAllah. Kalau haknya dah berusia 60 lebih, lagilah kena istiqomah. Sebab tunggu ya bila panggilan Allah Ta'ala nak main. Israel tu nak naik bila? Wallahualam. Dekat tu lah dulu. InsyaAllah masuk. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersebut nama-nama yang tak saya sebut saja sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada tujuan yang lain kecuali untuk kebaikan saja. Salah silap saya minta maaf. Salah dan silap saya juga tolonglah bagi teguran. Sebab Allah Ta'ala kata fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat dan tazkirah ni hanya bermanfaat untuk orang beriman. Muslim munafik tak pakai, Muslim fasik tak pakai, Muslim asi tak pakai. Hanya untuk orang beriman. Orang beriman akan mendengar nasihat, akan memberi nasihat dan mendengar nasihat, memberi tazkirah dan mendengar tazkirah. Itu orang beriman. No? Kita nak upgrade jadi orang beriman. Orang Islam ni akan AC sudahlah. Beriman ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita dengan sedikit kita istiqamah amalan sunat, dapat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mati dalam mimpi, dan juga kita mendapat khabar gembira surga yang Allah Ta'ala janjikan sebelum kita berjamaah. Hakikat sebenar orang beriman sebelum mati, Tuhan akan tunjuk tempat dia di akhirat. Semua akan rasa sebab dalam ni hidup lagi balang ni, jadi kita tak nampak. Jadi bila nak dekat mati, orang yang beriman yang Allah Ta'ala redha, dia akan tengok surga. Sebab tu antara kalam terakhir Syekh Yahya rahimahullah ta'ala, antara guru saya juga, bila rombongan nak balik, dia kata pertemuan pertama tak cukup, kami akan main lagi jumpa Syekh. Syekh Yahya kata kita jumpa di surga.
Balik naik kereta, bawa meninggal tuan-tuan. Memang dia tahu lah dia nak mati lah. Jadi dia kata nak cuba pula semua nak cuba. Dan itulah kita kadang-kadang kawan-kawan kita menamuk ni, kita ambil melawak. Kita tak ambil. Sebab tu adalah rahsia. Allah Ta'ala alam. Aku lupa di hadha wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir!